الكتاب الفاتحة تبركا به. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan mulai ke pembacaan kitab Nahjus Salikin, intisar daripada Minhajul Abidin. Ini tengok muka surat ni belah tu dah. Sebagaimana kita maklum dalam grup sebelum ni, cara daurah kita ni cara daurah lah. Kena kita baca, mungkin ada kalam yang kita teruskan saja tanpa kita terjemah. Kena ada kalam yang kita akan bagi ta'liq, dan ada secara umumnya kita akan bagi ulasan secara umum. Dan sebagai permulaannya, kitab Minhajul Abidin ini adalah di antara kitab yang terakhir lah, yang disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Bagaimana disebut dalam kitab dia Minhajul Abidin itu pada muqaddimahnya, qala radhiyallahu anhu fi muqaddimati kitabihi Minhajul Abidin wa alhamani fihi tartiban ajiban lam adhkuruhu fil musannafati allati taqaddamat fi asrar muamalatid din. Dia sebut bahawa telah memberi ilham kepada aku oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam penyusunan tartib ini, 7 aqabah ini yang aku tidak sebut dalam karangan yang sebelumnya. Mana sebelum ini ditulis kitab-kitab yang lain, tapi kitab ini yang di antara yang terkemudian ditulisnya, dan penyusunan itu dia diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza yadullu ala an hadzal kitaba yastamilu ala tajribati ruhaniyyati wal quyudati rahmaniyyati wal asraril ilahiyyati allati taridu ala qalbihi min khilali sayrihi ila Allah Taala. Ini pada takdim tu lah. Maknanya ini menunjukkan bahawasanya kita ni merangkumi pengalaman rohani dia dan kurniaan daripada Allah Ta'ala dan rahsia ketuhanan yang datang ke atas hatinya sepanjang perjalanan beliau menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita ni kesimpulannya dia bincangkan 7 halangan dalam buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olah kalau kitab Al-Arba'in fi Usuluddin yang menjadi asal kepada kitab Munawwar. Kitab Munawwar itu diambil sebahagiannya daripada Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 usul agama, tapi tidak diambil 40 itu. Diambil 20 yang iaitu Mazmumah dan Mahmudah. Dan Al-Arba'in fi Usuluddin itu daripada kitab Jawahirul Quran. Jadi asal kitab Munawwar ni Jawahirul Quran, bab yang ketiga 40 usul, diambil 20 usul diterjemah jadi kitab Munawwar, dan diambil sebahagian daripada Bidayatul Hidayah, dan kitab ni diletak di hadapan kitab Penawar Bagi Hati itulah. Jadi kalau kitab Penawar Bagi Hati itu kitab lebih yang kita boleh katakan sebagai kita beli ubat di farmasi lah, nak tahu penyakit, kenapa ubatnya. Tapi ubat tu kalau kita tak makan, penyakit tak sihat juga. Lalu adanya kitab Bidayatul Hidayah, kita jadi ubat. Jadi bila makan ubat tu kita akan mengalami kadang-kadang kesan daripada ubat tu. Kesan daripada ubat tu. Tapi walaupun kesan daripada ubat, kita tetap kena makan ubat. Tetap kena berjalan. Kadang-kadang awal tekuk, kadang-kadang jadi rasa tubuh. Itu benda yang biasa. Jadi perjalanan itu dijelaskan dalam Minhajul Abidin ini. Baik, jadi kita tengok pada muka surat yang ke-12, muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karim al-azizir rahim allazi fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-amra fid darain bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi ay musta'iddina li'ibadatihi. Tidak diciptakan jin dan manusia malaikat kerana ibadah, ini sebagai dengan persediaan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. At-tariqu ilaih, ini ila khidmatih wadihun lil qasidin wa dalilu alaihi ala wahdaniyatihi laihun lin nazirin walakin Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin liman asluhu al-hidayah fihim. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa sallama wa azzama ila yaumiddin. I'lamu ikhwani
Ketahui wahai saudara-saudaraku annal ibadata samaratul ilmi, bahwa ibadah itu adalah hasil daripada ilmu wa faidatul umri wa hiya sabilus sa'adati wa minhajul jannati. Thumma inna nazarna biha. Dengan ibadah itu hasil daripada ilmu, faedah daripada umur, jalan kebahagiaan dan minhaj, jalan menuju surga. Kemudian kami perhatikan padanya fiha fil ibadah wa ta'ammalna tariqaha, dan kami renungi jalan-jalannya. Faizahiyah, maka jalan ibadah itu tariqun wa'run sa'bun, jalan yang payah, wasabilun sa'bun, kasiratul aqabati syadidatul masyaqqati wa'idatul masyaqati azimatul afati, wa hakaza, dan begitulah, wa hakaza wa kama dzukira min annaha tariqun wa'run ila akhir, yajibu an takuna, yajibu an tujad hadhihi al-ibadah li'anna al-ibadah tariqul jannah. Fayasiru hadza yani kaunu tariqil ibadati ala sifatil mazkurah tasdiqan lima qalahu sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah dalam ibadah ini pembenaran, pembuktian apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jannata huffat, sesungguhnya syurga itu huffat, uhitat bil makarih, dikelilingi benda-benda yang payah, tidak disukai, tidak digemari, wa innan nar huffat bi syahwati, dan neraka itu uhitat, dikelilingi dengan perkara yang syahwat. Summa ma'azalika yani ma'alladzi dzakarnahu kullihi bainal 'abda dha'ifun, dalam keadaan ibadah itu punya jalan yang payah, banyak aqabah dia, masyarakkahnya begitu susah, jauh perjalanannya, penyakitnya banyak, itu sifat-sifatnya. Fa innal 'abda dha'ifun, hamba itu dhaif, waz zamana dha'sabun, zaman itu susah, wa amrad dini mutaraji'un, dan urusan agama mutaraji', a'id ila al-nuqsan wadhaf, dorongan untuk kita melaksanakan urusan agama itu sekarang dah jadi lemah. Wal faragha qalilun, masa kosong itu sikit. Wasyughla katsir, wasyughla yani al-asarif anil ibadah, sibuk dengan benda yang menarikkan diri daripada ibadahnya banyak. Wal umra qasir, umurnya pendek. Wa fil amali taksirun, amal kalau dia buat amal itu pun ada taksir. Wasat dan perjalanan jauh. Wan naqidu basir, Tuhan yang memerhatikan itu, yang akan mengkritik, yang akan menilai amalan kita. Sangat melihat, walaupun sebegitu sekali keadaannya, ketaatan itu menjadi bekalan. Wala budda minha, dapat tidak. Ini wahaitsu kana al-amru kama dzukira, wala budda min at-ta'ah. Walaupun jalannya payah, walaupun umur pendek, walaupun hamba itu dhaif, walaupun amruddin mutaraji, tapi tetap saja ketaatan itu perlu dilaksanakan. Wahya faitatun fala maraddalah, kadang-kadang dia terluput, fala maraddalah, fala auda ilaiha. Faman zafira biha, siapa yang berjaya melaksanakan ibadah itu dengan hak-haknya, bihuquqiha, zafira biha faqad faza, yani faqad naja min al-'adzab wa sa'ida abadal abidin, dan bahagia dia ini bilika illah abadal abidin. Wa man fatahu zalika yani al-mazkur min at-ta'ah, siapa yang luput akan dia oleh demikian itu, faqad khasira ma'al khasirin, maka rugilah ia, yani bil bu'di min Allah, wa halaka ma'al halikin, dan halak celakalah dia, yani finnar ma'al halikin. Fasara hadzal khatbu, maka jadi al-khatbu, perkara ini al-istighalu bi a'malil akhirah wal i'radu an a'malid dunya, ini wallahi demi Allah mu'dalan, yani amran syaqqan, satu benda yang payah. Ibadah ini cukup payah untuk dicapai maksud dan tujuannya. Wal khataru aziman, dan bahayanya pula itu aziman. Walizalika, dan kerana itu, walizalika walikauni hadzal khatbi wal khatar mu'dalan aziman, azza man yaqsidu hadzal tariqa, ini qalla, sedikit orang yang duduk di atas jalan ini secara serius untuk berjalan menuju Allah, jadikan ibadah itu benar-benar tariq ila Allah, bukan semata-mata mazhar ataupun syakal sahaja. Wa qalla, sebab dia perlu meninggalkan syahwat-syahwatnya. Ibadah solat itu akan membina dia menjadi orang yang lain, yang mendekat berubah, dia terpaksa tinggalkan tabiat buruk dia. Tapi nafsu itu dia mencintai tabiat buruk tadi, dia akan berfikir nak buat ibadah ke, nak tinggalkan syahwat tadi. Tapi kadang-kadang manusia dia sanggup tinggalkan jalan tadi, ambil syahwat tadi, sebab syahwat tu segera, kejayaan itu tak apa. Jadi azza wa qalla, kemudian orang yang menuju itu, bila-bila dia menuju jalan ibadah itu, bangun malam,
kan, taubat pada Allah, istighfar, buang syahwat daripada jiwa dia, bila jalan pun azza minal qasidina man yaslukuhu, sedikit daripada orang yang kehendak ada. Tadi dia royak sikit orang nak. Orang nak tu pula sikit daripada orang nak tu man yaslukuhu, yang berjalan. Yasluku hazat tariq, nak saja tapi dia tak jalan. Jalan tu pula sikit. Cuma jalan tu pula azza minas salikina man yasil ilal maqsudi. Man yasilu ilal maqsudi. Kemudian sedikit daripada orang yang berjalan itu dia sampai kepada al-maqsud. Al-maqsud alladhi huwa al-qurbu minallah, iaitu dekatkan diri dengan Allah Ta'ala di hadhihi dunia, dalam dunia ni. Wa yasfaru bil matlubi, dan mendapat apa yang dituntut, al-matlub ini as-sa'adah al-abadiyah. Wa hum al-a'izzatul ladzina istafahumullahu azza wa jalla bil ma'rifati wa mahabbati, dan mereka lah wa hum al-wasiluna, itu orang yang sampai, al-wasiluna minas salikin al-qasidin al-tariqah, itu orang yang sampai daripada orang yang berjalan, yang qasad akan jalan itu, al-a'izzah, orang yang sikit-sikit, alladzina astafahumullahu azza wa jalla li ma'rifati wa mahabbati, yang dipilih oleh Allah untuk nak mengenalnya, li ma'rifatihi ma'rifatan khassah, wa mahabbatihi mahabbatan khassah, untuk nak mengenal Allah dengan ma'rifat yang khusus dan juga kecintaan yang khusus, bukan kenal secara umum, tapi makrifah yang khusus, merasai kasih sayang Allah, sentiasa rindu nak bangkit ibadah kepada dia. Bila dia tidur, yang difikri itu bukan hanya nak dihijau esok ataupun bangun semaya subuh, tapi bila dia tidur itu yang difikirnya adalah untuk nak bangkit sujud kepada Tuhan Rabbul Alamin. Sebab itulah kata setengah hari pun itu, selama 40 tahun aku buat ibadah kepada Allah, tidak ada perkara yang menyedihkan aku melainkan terbitnya fajar. Rakaat subuh kau sedih dia dah. Sebab dia lazat bermunajat dengan Allah di waktu malam. Wasaddadahum bi tawfiqihi wa ismatihi. Summa awsalahum bi fadlihi, yani bi ihsanihi ila ridwanihi wa jannatihi. Fa nas'aluhu jalla dzikruhu an yaj'alakum wa iyana min ulaikal faizina bi rahmatihi. Amin ya rabbal alamin. Awwalu ma yakhturu fi qalbil abdi. Jadi awal-awal perkara yang datang terlintas dalam hati hamba, yang menjadi ba'is seseorang hamba itu untuk melakukan ibadah kepada Allah, menjalani jalan ibadah ini. Inna awwala ma yatanabbahu al-'abdu lil ibadati. Sesungguhnya awal-awal perkara yang terbangkitlah oleh hamba itu untuk melaksanakan ibadah secara serius. Ramaya buat ibadah itu kan, tapi secara serius, secara nampak ibadah itu jalan menuju Allah. Wa yataharraku li suluki tariqiha yakunu bi khatratin samawiyyatin wa tawfiqin khasin ilahiyyah. Awal-awal itu adalah satu khatrah samawiyah, satu yakun at-tanabbuh al-awwal itu bi khatrah samawiyah, ini bisa babi khatratin samawiyah, adalah dengan sebab lintasan yang bangsa langit, satu campakan daripada Allah Ta'ala yang menyedarkan jiwa hamba, taufiqin khasin ilahiyyin, dan petunjuk yang khusus daripada Tuhan. Wa huwa al-ma'niyyu bi qaulihi ta'ala, itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam huwa ala nurin min rabbih. Afaman syarah Allahu sadrahu lil Islam, tidakkah orang yang telah mencerahkan hati, yang mencerahkan oleh Allah Ta'ala maka mereka berada di akan hati-hati mereka, yaitu untuk Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka mereka berada di Allah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihi asyara sahibul syar'i, dan wa ila ma qalahu ta'ala ini telah mengisyarat oleh sahibul syar'i sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nura idza dakhala al-qalba infasaqa wa insyaraha. Sesungguhnya cahaya itu bila dia masuk dalam hati, infasaha wa insyaraha, yani yakunul qalbu mutma'innan bihi, hati itu tenang dengan cahaya tadi. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan wahai Rasulullah, al-lizalika, adakah bagi al-infisah itu, infisahul qalbi wa insyirahu min alamatin yu'rafu biha, adakah punya alamat yang dikenal dengannya tadi? Yu'rafu biha yu'rafu hadhihi alamat. Faqala na'am, Nabi kata ya, boleh diketahui alamat tadi, alamat bila hati itu tenang
dan juga sukun. At-tajafi andaril ghurur, at-tabaud andaril ghurur. Dia semakin tidak mencintai dunia yang penuh tipu daya, wal inabatu ila daril khulud, dan dia sentiasa kembali kepada daril khulud al-akhirah, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil mauti, dan dia at-tahayyu, mempersiapkan at-tahayyu lil amali salih, lil maut, mempersiapkan diri untuk kematian, kerana yang diperkirakan itu adalah perkara yang selepas mati, qabla nuzulil mauti, sebelum berlakunya kedatangannya kematian. Jadi faiza khutira biqalbihi, faiza udira wa hurriqa, dan apabila berlaku di dalam hatinya itu awal kulli syai, sebelum segala sesuatu, qabla syuru' fil ibadah, apa yang berlaku dalam jiwa dia, mawit litah. Ini bila cahaya ni masuk dalam hati, hati itu hidup dan hati itu akan bangkit. Ini contoh yang musannif kita sebutlah. Apa hamba tak dia cakap, hati dia mengatakan kepada dia, anni ajiduni mun'aman bidurubin minal ni'am wa sairil ma'ani syarifati wal lazzat wa ma yansarifu anni min durubil madari wal afat wa anna li hadhihi an-ni'mati mun'iman yutalibuni bi syukrihi wa khidmatihi wa qad ba'asa ilayya rasulan nazira wa akhbarani anna li rabban qadiran aliman hayyan mutakalliman ya'muruni wa yanha qadiran ala an yu'aqiba in asaitu wa yusiba in ata'tu aliman bi asrari wa ma yakhtaliju fi afkari wa qad wa'ada wa aw'ada wa amara bil iltizami qawanini syar'i. Ini di antara lintasan yang masuk dalam jiwa, dan itu mengikut kepada keadaan hati kita. Kadang-kadang kalau kita masih lagi bergelumah dengan maksiat, kata bila kamu nak kembali kepada Allah. Jadi teguran itu datang daripada hati yang masuknya cahaya tadi. Memang itu perkara yang kita tak boleh tahu bila cahaya itu masuk dah. Itulah kita kena berusaha mencari asbab-asbab atau waktu yang nafhat Allah Ta'ala itu turun pada kita, supaya hati tak boleh hidup. Lalu qatrah ini dia akan berlaku. Dia kata, aku ni tengok dia, aku ni diberi nikmat yang berbagai-bagai, dan juga berbagai-bagai kurniaan yang lazat-lazat, dan juga Allah Ta'ala selamatkan aku daripada segala mudarat dan penyakit. Dan tentunya nikmat ini ada yang memberinya, yang menuntut supaya aku bersyukur kepadanya, berkhidmat kepadanya. Dia telah utuskan Rasul kepada aku bagi peringatan, dan telah memberi kabarkan kepada aku bahawa bagi aku Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa, yang tahu, yang maha hidup, yang berkata-kata, menyuruh, yang mencegah, yang mampu, yang akan mengikap aku kalau aku maksiat kepadanya. Timbul rasa khauf dan memberi pahala kepada aku jika aku taat kepadanya. Timbul rasa raja, dia mengetahui apa yang berlaku dalam hati aku. Wa ma yakhtaliju fi afkari wa ma yataharrak wa yanba'is fi afkari wa qad wa'ada wa wa'ada. Dia telah pun memberi janji baik dan juga memberi ancaman kepada aku. Wa amara bil iltizami qawanin syar'i, dia menyuruh aku supaya ikut undang-undang syariah ini, ikut jalan ibadah ini. Fayaqum. Jadi ini jawabu idza jawabnya fayaqum fi qalbihi annahu mumkinun bi awalil badiha fa yakhafu ala nafsihi 'inda dhalika wa yafza. Yani yakhaf. Jadi ketika datangnya suara-suara hati tadi yang muncul yang bersumberkan cahaya tadi, maka dia rasa takut pada Allah. Dia berfikir diri dia ni apa yang dia perlu buat. Ini dorongan untuk buat ibadah maksudnya. Ini dorongan untuk buat ibadah secara ikhlas. Fahza khatirul faza'il ladzi yunabbihul abda wa yulzimuhul hujjata. Dan ini adalah satu khatir, satu lintasan yang membangkitkan, yang mengejutkan, yang menarik hati hamba, yang mengejutkan hamba tadi, wa yulzimhu al-hujjah, dan memberikannya dalil-dalil yang jelas. Bahawasanya dia punya Tuhan yang bagi nikmat pada dia. Siapa lagi yang bagi nikmat? Fayahtajul abdu inda zalikanya wa fayataharrak. Lalu hamba tadi bergerak inda zalika inda khatiril faza'i itu, wa yaqlaqu wa yanzuru, dia rasa bimbang, dia merenung fi tariqil khalasi wa husulil amani lahu mimma waqa'a fi qalbihi. Jadi dia cuba cari jalan lepas ke diri, bagaimana dia nak melaksanakan kebimbangan tadi. Berdasarkan apa yang berlaku dalam hati dia. Ausami abi uzunihi, berdasarkan apa yang berlaku dalam hati dia. Ausami abi uzunihi, ataupun berdasarkan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Falam yajid fihi sabila, maka dia tidak mendapati jalan. Yani fihi sabila tariqan yuflisu wa
jalan tariqan yukhlisu bihi, yang membebaskan daripada membebaskannya tadi, siwan nazari bi aqlihi fid dalail, melainkan dengan merenung dengan akalnya pada segala dalil wal istidlal bi sanati ala sani', dan al-istidlal yakni dan membuat istidlal, baca merenung bisam'ah yani bil khalqi ala sani', dengan merenung kepada makhluk-makhluk ini yang menunjukkan ke atas adanya pencipta, liyahsul lahu al-ilmul yaqin, supaya hasil baginya keyakinan, ilmu yaqin bima huwa al-ghaibu, terhadap benda yang dia tidak nampak, wa ya'lama anna lahu rabban kallafahu wa amarahu wa nahahu. Maknanya di sini dia tingkatkan keyakinan dia supaya ibadah yang dijalankan itu berdasarkan keyakinan tadi. Jadi di sini berlakunya halangan yang pertama, al-aqabatul ula aqabatul ilmi wal ma'rifati. Ini dibincangkan di sini secara umum dulu. 7. Barulah dia kaji secara perhalusi satu-satu. Jadi yang pertama al-aqabatul ula aqabatul ilmi wal ma'rifati. Fahadhihi, maka ini yani al-mazkuratu minan nazar wal istidlal, apa yang akhir tadi, awwalu aqabatin istaqbalathu fi tariqil ibadah. Awal-awal aqabah ni halangi yang pertama yang perlu dihadapi oleh istaqbalathu, yang mendepani akan dia al-abdu itu hadhil aqabah fi tariqil ibadah, dalam menjalani ibadah. Maknanya dia kena pastikan dia nak melaksanakan ibadah, dia keyakinannya perlu ditingkatkan. Keyakinan dia perlu ditingkatkan dengan cara belajar lah, dengan cara belajar dah. Maka di sini berlaku aqabah ilmu dan ma'rifah. Bagaimana dia nak belajar? Wahya aqabatul ilmi wal ma'rifati liyakuna yani hadzal abdu minal amri ala basiratin, supaya adalah hamba tadi dengan urusan ibadahnya itu dia nampak, dia jelas, dia merasai, dia bukan lagi tahu tentang pahala, tapi dia merasai tentang pahala. Dia bukan tahu tentang syurga, tapi dia merasai syurga itu ada. Dia bukan lagi gasau dah. Dia bukan lagi tahu, tapi gasau dah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian tengok maksud ayat itu mengatakan bahawasanya hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi, di atas muka bumi ini. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian ayat walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Jadi di antara amalan mereka adalah mereka bangkit pada waktu malam sujud kepada Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jadi mereka tadi bukan masuk dalam neraka apa doa atas dunia, tapi doa mereka tadi seolah-olah mereka merasakan neraka tak ada. Rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam, ya Allah alingkan azab neraka ni daripada aku. Dia tak masuk neraka kau. Dia tak masuk neraka kau, dia duduk mana? Atas dunia, tapi dirasakan panah nerakanya tadi, sebab keyakinan dia itu sudah masuk dalam jiwa dia. Imannya bukan lagi iman akli, tapi iman qalbi. Itulah wajilat qulubuhum. Dia bukan masuk neraka, bukannya ya Allah palingkan azab neraka daripada aku sebab aku ahli neraka, bukan. Dia ibadur rahman. Tapi ibadur rahman orang yang bangkit pada waktu malam tadi, bila dia bangkit kepada Allah, dia sujud kepada Allah, dia baca ya Allah inna jahannama kanat mirsada, rasa panah neraka tadi. Itulah yang menjadi pendorong dia untuk dia laksanakan ibadah kepada Allah, sebab iman dia bukan lagi iman akli, iman qalbi. Maka ala basirah fa ya'khudhu fi qat'iha min ghairi buddin bi husnin nazari bil dalail aw furi ta'ammuli wa ta'allumi was su'ali min ulama'il akhirati wal istifadatu minhum. Dia belajarlah, dia belajar, dia renung, dia tanya ulama, wastimdad doa salihin minhum litawfiq wal i'anati ila an yaqta'aha bi taufiqillah ta'ala, sehingga dia melepasi aqabah ini. Aqabah dia perlu belajar dengan ilmu tadi akan membimbing ibadahnya. Fayahsulu lahu ilmu wal yaqinu bil ghaibi, lalu hasil. Cuma dalam pengajian itu dengan merenung kepada dalil-dalil, mana keyakinan itu dari segi ilmu saja, ilmu yaqin. Adapun peringkat hakul yakin, ainul yakin itu dirasakan di dalam mujahadahnya nanti. Jadi peringkat pertama dia hasil baginya ilmu yakin. Fa'inda dzalika, dan pada ketika itu fa'inda dzalika inda husulil ilmi wal
Yakin itu taba'asuhu hadhihi al-ma'rifat wal yaqin bil ghabi 'ala at-tashmir lil khidmati. Sebab dia sudah ada keyakinan tentang surga, tentang neraka, dia hamba, dia diberi nikmat oleh Allah Taala yang memberi nikmat. Taba'asuhu hadhihi al-ma'rifat. Ma'rifah ini, keyakinan ini mendorongnya untuk dia tashmir lil khidmah, untuk buat bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. 'Ala tashmir lil khidmah, at-tahayyu wal isti'dad bi ijtihadin. Itu tashmir dah. Kalau bahasa Kelantan sising lengan baju dah untuk buat ibadah khidmat kepada Allah, bukan setakat fardu tapi sunat-sunatnya, duhanya, bukan duha itu bukan dua, bukan empat, bukan enam, bukan lapan, 12 dah. 12 maknanya witirnya dia cari, maknanya setakat dia mampu tadi dia mencari jalan-jalan untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa Taala, sebab dia tahu dia akan dapat pahala, dia tahu ujung pangkalnya dibanding dengan keyakinan yang dia dapat tadi. Oleh kembali ala ibadati li hadza sayyidil mun'im, dan dorongan tadi, ilmu tadi mendorong supaya dia bangkit untuk melaksanakan ibadah tadi. Walakinnahu la yadri kaifa ya'buduhu. Jadi sekarang dia sudah dapat ilmu yakin dengan belajar ilmu tauhid ceritanya, dengan dalil-dalil tadi dah. Sebab itulah kita mengaji ilmu sifat 20. Kadang-kadang kita sebutlah ilmu sifat 20 ini kita susun akal kita supaya kita dekat dengan Allah. Semakin kita rasa dekat dengan Allah, kita mengaji ilmu sifat 20. Kadang-kadang itu ilmu sifat 20 ini kita sudah kita semakin balai sifat 20 dah al-aslunya ini al-iqbalu 'ala al-ibadah li hadza sayyidil mun'im. Walakin ada jadi kaifa ya'budu fardu kifayah. Al-aslunya ini al-iqbalu 'ala al-ibadah li hadza sayyidil mun'im. Walakinahu la yadri kaifa ya'budu, tapi ibadahnya bagaimana. Ama yalzamuhu min khidmatihi. Mana dia perlu belajar ilmu fiqh lah, ilmu ibadah. Kemudian ibadah dia nak dia jaga perlu belajar ilmu ihsan, tasawuf. Lebih dah 3 sih yang perlu dihadapi oleh ilmu tauhid, fiqh, tasawuf yang perlu dihadapi olehnya. فبعد حصول هذه المعرفة بالله تعالى واستكمال العلم والمعرفة جهد حتى يتعلم ما يلزمه من الفرائض الشرعية ظاهرا وباطنا. ظاهرا itu fil fikhi, batinan fit tasawuf lah, ilmu tasawuf. Jadi selesai hukum yang pertama, lalu dinawai ibadah kepada Allah. Al-aqabatu tsaniyatu aqabatu taubati. Falam mastakmala al-ilmu wal ma'rifatu bil faraidi in ba'sa li ya'khudha fil ibadati wa yashtagila biha fa nadhara fa idza huwa sahibu jinayatin wa zunubi. Maka apabila sudah sempurna ilmu dan ma'rifahnya dengan perkara fardu itu, ada hudud-hududnya, belajar ilmu fardu ain itu dia sudah tidak menjadi muqallid, yang dia belajar tentang ibadah fardu itu sudah boleh dibezakan mana yang fardu, mana yang rukun, mana yang sunat. Nampak semaya Pak Moso dari hidayah dua tu ya. Dia pun zakat, kalau orang nak ambil zakat, haji, orang nak pergi haji kan. Jadi sekarang dia sudah lengkap dan dia belajar ilmu-ilmu tentang hati, mana mazmumah, mana mahmudah tadi, imba asalan dia qama ya'khudha yashra' fil ibadati, untuk buat ibadah, wa yashtagila biha, dan bersibuk-sibuk dengan ibadah. An-nazara, aduh dia tarik hemri, an-nazara berarti fa iza huwa sahibu jinayatin wa dzunubin, dia berdosa. Sebab dia memang berdosa, dia hamba yang berdosa. Bagaimana dia nak menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nak buat ibadah? Fa yaqulu kaifa uqbilu 'ala al-ibadati wa ana musirrun 'ala al-ma'siyati. Aku mana aku nak buat ibadah sedangkan aku ini sentiasa buat maksiat, dan datang saja khawatir yang melakukan tipu daya kepada dia. Tak kira dia nak ibadah sedekah maksiat, dia payah nak tinggal, dia pun tak si tinggal maksiat, sebab maksiat tu lazat. Ada 5 sebab payah tinggal maksiat kan. Sejak kita nama bagi hati kita, mereka kita nama dia sebut 4, dia sebut 5, dia sebut 4 je. Satu lagi tengok rujuk dari kita asal. Cuba tengok ada. Jadi bagaimana dia sedangkan dia musir alal maksiat, muqim alal maksiat, mutalaqqih mutalawwis biha bil maksiat, bergelewak lah maknanya dengan maksiat ni, duk cepuah di dia ni, mutalatih ni dah. Fayajibu alayya, lalu disebut apa? Fayajibu alayya awalan, yani qabla al-iqbal wal ishtighal bil ibadah an atuba ilayhi. Jadi aku kena bertaubat pada Allah. Dia kata liyaghfir li dzunubi, supaya Allah Taala ampunkan aku, wa yukhlisani min asriha, dan Tuhan cabut ikat maksiat tadi. Wayutahhirani, bersihkan aku maksiat tadi. daripada kotoran. Wayutahhirani, Tuhan bersihkan aku min akzariha, daripada kotoran ibadah.
Akan disebut oleh Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana kamu nak masuk kepada hadratillah sedangkan kamu masih lagi ada janabah ghaflahnya. Bagaimana kamu nak masuk hadratillah sedangkan dalam diri kamu terikat lagi dengan dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Jadi fa asluhu lil khidmati wa bisatil qurbati. Maka bila Allah Taala bersihkan aku ini, maka aku boleh untuk melaksanakan khidmah wa bisatil qurbati dan mendapat hamparan rapatnya dengan Allah. Min al-bisat allazi kullu man jalasa ilaihi hasalalahul qurbu wa huwa tilkal hadrah al-ilahiyyah. Ini fasyubbihat bi bisatil mulki. Maknanya kalau bahasa mudah kita sebut hamparan yang bila orang siapa-siapa duduk di hamparan itu dia terasa dekat dengan Allah. Nak ceritanya dekat dengan Allah itu. Nak cerita dekat dengan Allah apabila dia buat ibadah kepada Allah. Fatastakbiluhu hahuna aqabatut taubati. Maka di sini fatastakbiluhu, maka dia perlu berdepan di sini hahuna ay wujubi taubah ini aqabatut taubah. Taubah akan adalah tipu dayanya. Saya dua ya kata mun tabak dua nak buat sosok mo. Bagaimana nak berdepan dengan khawatir itu akan dijelaskan nanti dalam tajuknya yang itulah fayahtadu ila qat'iha liyasila ila ma huwal maqsud minha. Lalu dia berhajat kepada melintasi aqabah ini supaya dia sampai kepada al-maqsud itu. Maksudnya itu iaitu ila ma huwal maqsud minha. Al-maqsud di sini amran wa huwa amran kama ya'ti fi babiha wa huwa taufiqut ta'ah dalam bab taubat nantilah wa qabuluha. Dalam bab taubat nantilah. Adanya kenapa dia perlu kepada taubat? Dua, supaya dia mendapat kemampuan taufik dalam ketaatan itu dan ketaatan itu diterima. Taufiqut ta'ah wa qabuluha. Dalam bab taubat nanti. Fa akhadha bi zalika bi iqamati taubati fi huquqiha wa syara'itiha ila an qata'aha. Lalu dia mula melintasi aqabah itu dengan dia mendirikan taubah dengan hak-haknya dan syarat-syaratnya ila an qata'ah. Ini hatta an qata'ah. Siapa dia boleh intahlah lepas aqabah taubah dia. Yang kedua, baik bila dia sudah tahu situasi taubatnya macam dia tahu syarat-syarat taubat, dia pun laksanakan mana dia tahu syarat-syarat taubat, dia pun laksanakan taubat tadi, dia terasa an-nadam itu dalam hati dia nak buat ibadah pula. Jadi falamma hasalat aqabatus salisatu, yang ketiga aqabatul awaiq. Falamma hasalat taubatus sadiqatu, bila hasil baginya taubat yang benar, ni allati istajma'at syaraitu ala wa faragha min qat'i hadhihi al-aqabah. Selesai daripada melintasi aqabah ini, hanna ini ishtaqa ila al-ibadah, dia rindu kepada ibadah. Jadi hamba ini dia akan sentiasa rindu. Yang di hati dia, yang dia tilik ni adalah ibadah. Tadi habis waktu subuh bila nak maya zuhur, kadang-kadang bukan bila nak maya zuhur, bila nak maya sunat sebelum zuhur tu yang ditunggu semaya sunat itu. Fardu tu memang perlu dah. Kita ni kita tunggu semaya fardu sebablah kita tunggu masa awal qomat. Jadi hamba ini dia sentiasa menunggu ibadah, sebab ibadah sunat itu yang Allah Ta'ala kata sentiasa hamba tadi mendekatkan diri kepada aku sehinggalah aku kasih kepada dia. Hasil mahabbah itu dengan nawafil tadi. Jadi yang ditunggu sebab untuk mendapat cinta Allah, semaya sunat. Sebab tu bagi dia semaya sunat. Kita ni kita kata semaya sunat ni kalau buat boleh pahala, tak buat tak dosa. Kita ambil tak dosa dah. Kita tidak ambil. Tapi orang yang mengambil jalan ibadah ini sunat tadi dia bukan melihat buat boleh pahala tapi tak buat tak dosa, tapi dia itu adalah kasih sayang Allah yang dicampur dalam semaya sunat tu. Itulah dia tak pandai dengan maya dua, dia tambah lagi dia tidur malam pun yang dia teringat untuk nak bangun maya malam. Sebab itu adalah tempat yang Allah Ta'ala zahirkan kasih sayang dia pada hamba. Dan dia akan rasa rindu kepada ibadah tadi. Jadi dia akan rindu kepada ibadah selesai selepas dia taubat kepada Allah. Dia akhudha liyashra' fiha fil ibadah. Tapi fa nazara fa idza hawlahu awaiqu muhdiqatun bihi. Bila dia perhati dia renung ada di sekitar dia depan. Ini memang dalam hidup kita ini mengganggu kita. Depan ini awaiq muhdiqatun bihi, yani muhiqatun bihi bil abdi, yang melingkari hamba tadi. Kata amala fa iza hiya arba'un, lalu dia perhati ada empat, ad-dunya wal khalqu wa syaitanu wan nafsu
Dua yang nampak, dunia dan khalqu, dua tak nampak, syaitan dan nafsu. Yang tak nampak, dunia kita nampak, dunia makhluk, syaitan, nafsu. Tak, dia boleh letak dalam tajuk ni, boleh letak telefon itu pun termasuk dalam penghalang kepada ibadah itu di sini. Jadi tahtaja ila da'i hadhil awaiq wa izalatiha anhu anil abd. Atau dia berhajat untuk nak menolak awak ini dan menghilangkannya. Wa illa kalau tidak, ini wa illa yadfa'ha anhu, kalau dia tak tolak awak ini, makna penghalang ibadah dia ini, fala yata'atta lahu amruhu minal ibadah, maka fala yahsul, tidak akan hasil baginya urusannya daripada ibadah. Makna dia tidak akan dapat khusyuk, dia tidak akan dapat maksud, tapi dia semaya jasadnya saja semaya, jasadnya saja semaya, tapi nafsu dia sudah berada di dalam kereta, tunggu semua tubik cepat-cepat lah. Jasadnya duduk semaya dalam masjid, baru nak pergi saling nak berzikir, tapi nafsu dia duduk start kereta dah, bagi banyak dah tubik. Sebab apa? Orang mic dia dah, orang tengok dah, orang tak kata dah, sebab dah ibadah ke tubik lah. Jadi yang tak tolong kepada makhluk itu semaya pun yang ambil perkiraan makhluk. Nah, jadi maka layak sadar apa pun ibadah dia itu nilai ibadah dia puas hati bila dia bukan puas hati bila semaya, dia puas hati orang tengok dah dia semaya. Salah. Jadi mana nilai ibadah dia tadi? Itulah kita kena mencari ibadah-ibadah yang menjadi rahsia antara kita dengan Allah, yang hati kita sentiasa tertolak kepada Allah. Lepas tu antaranya sedekah, yang tangan kanan sedekah, tangan kiri tak nampak, tabung tolak depan, itu wis ria tak apa kita tengok, tapi orang tak tengok 50 ria kita kan. Kita pergi senyap-senyap dalam masjid ni. Payah kita ni kalau tabung tak mari tak ada. Jaga kita pergi cari tabung. Tabung mari tu pun serabut perut sebenarnya. Tapi itulah kehebatannya kita pergi cari. Sebab apa? Sebab ya Allah banyak tu. Kalau manusia tahu, manusia puji ke, tapi kita yakin Allah Ta'ala yang tahu. Puji itu ibadah sir, mak puasa dia, apalagi bangun malam ada. Jadi itu antara hubungan yang menjadi rahsia kita dengan Allah tadi, yang memberi kesan kepada jiwa kita. Jadi cari ibadah sebegitu bagi mengobati jiwa kita. Fastaqbalathu ahuna aqabatul awaiki, maka dia perlu berdepan di sini hamba ini akabah awal. Fayahtadu ila qat'iha bi arba'ati umurin, maka ada 4 perkara yang dia perlu untuk mendepani 4 awal ini, iaitu at-tajarrudu anid dunya, yakni zuhud daripada dunia. Akan dijelaskan nanti zuhud ni. Sebelum zuhud tu ada at-tazahhud. Yang 3 zuhud ni ada zuhud yang makdur dan ghairu makdur, zuhud yang mampu dibuat dan ada zuhud yang tidak mampu dibuat. Tapi untuk terhasilnya zuhud yang tidak mampu dibuat itu perlu melaksanakan zuhud yang mampu dibuat dengan lakukan 3 perkaranya nanti akan dijelaskan. Tafarrudi anil khalqi, dan asingkan diri daripada makhluk dengan cara macam mana kemudian wal muharabati ma'a dan memerangi syaitan dengan maksud mengetahui tipu dayanya, wal mukhalafati lin nafsi, dan ini paling payah, dan menyalahi nafsu. Fa'man nafsu fa'asyadduha, nafsu ni paling payah. Dia kata izla yumkin tajarrudu anha, sebab tak mungkin nak bebaskan diri daripada nafsu itu, wala ayyaqharaha bimarratin, dan tak mungkin nak dipukul sekaligus, maknanya tak boleh nak buat sekaligus, tak boleh nak enjak nafsu tu terus, nak buat terus tak boleh. Wa yaqma'aha kasyaitan, macam syaitan. Izhiyal matiyah wal alatu, sebab nafsu itu al-matiyah, yakni satu al-markab lirruh. Nafsu itu sebenarnya kenderaan bagi roh itu, wal alat tak nak buat, wala matma'ah fi muwafaqatiha ala ma yaqsiduhu, tapi tak boleh nak harap juga, tak boleh nak harap juga daripada nafsu itu untuk nak persetujuan dia payah nak setuju dengan kita nafsu ni, ala ma yaqsiduhu, di atas apa yang diinginkan oleh hamba, al-abdu minal ibadati wal iqbali 'alaiha, daripada ibadah dan untuk meneruskan ibadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana apa? Illatun li'adami raja'i muwafaqatiha, majbulatun nafsu tu majbulatun ala diddil khairi kal hawa wa ittiba'iha
lahu. Kerana Kerana memang nafsu itu secara jibiliyahnya diciptakan untuk nak berlawan dengan kebaikan. Dan seperti Hawa dan juga mengikut nafsu itu akan Hawa tadi. Fahtaja izan maka berhajat ketika ini ila an yuljimaha bila jami takwa, untuk mengikat nafsu itu dengan tali takwa. Tali takwa. Ibaratnya nafsu itu macam kuda, kita kena duduk atas kuda tu, nak kawal kuda kena ada tali. Itu tali itu disebut lijam taqwa. Litabqa fala tanqati'a, supaya litabqa yakni litabqa nafsu li sahibihi muti'atan, supaya nafsu itu taat kepada tuan dia, taat kepada kita, bukan kita turut dia, kita yang mengarahkan dia. Nafsu tu nak gani, tak usah, aku tak sewi. Macam anak kita lah, anak kita ni zahir nafsu pada dia. Nak beli gani, kata jangan, kita marah dia. Jangan, kita bukan marah anak kita, nak nafsu dia. Tapi kan nafsu kita nak marah tak boleh. Ikut nafsu ni, jadi hamba nafsu. Jadi nafsu buat gitu, jangan buat ibadah, jangan. Kita turut nafsu. Anak kita boleh marah dah. Sebenarnya kita pernah marah pada nafsu kita tu macam tu juga. Bangun maya, jangan duduk malas kan. Bangun dah. Nafsu nak gitu kata jangan. Duduk dulu sabar. Jadi sebenarnya ibarat nafsu tadi binat dalam tubuh kita sebenarnya. Kalau kita tak sedar, sebenarnya kita jadi hamba kepada binatang nafsu itu. Nak ikat dia dengan lijami taqwa. Tangqada lahu la taqwa, dan supaya nafsu tadi tangqada lahu, makna turut dia. Turut tu tuti'. Wa tuz'in li sahibiha. Fala tatgha, dia tidak melampau, la yatajawazu haddaha. Fayasta ta'miluha bil masalih wal marasyid, lalu dia boleh guna nafsu itu pada benda yang masalih dan juga marasyid, kebaikan, wa yamna'uha, dan dia boleh mencegah nafsu anil mahaliki wal mafasid. Faya'khudhu yani fayashra'u izan, ketika itu hina ihtajahu ila iljamin nafsi bit taqwa, itu bi qat'i hadil aqabati. Lalu dia mula bila dia dah boleh ikat nafsu tadi dengan lijami taqwa, dia dah melepasi aqabah kelebat nafsu tadi dan yang lain-lain. Bila nak buat ibadah pula, kena berdepan pula. Aqabah yang keempat, al-aqabatul rabi'atu aqabatul awaridi, falamma faragha min qat'iha, bila dia dah melintasi seseorang hamba itu al-abdu salik daripada melintasi awak yang empat tadi, raja'a ila qasdil ibadati, nak buat ibadah. Fa iza awaridu ta'tariduhu, maka tiba-tiba ada rintangannya lagi. Kalau tadi manusia makhluk, setan nafsu ni, yalah walaupun kita kata setan dengan nafsu itu tak nampak, tapi itu makhluk yang jelas, rintangan yang jelas. Dunia rintangan yang jelas, makhluk rintangan yang jelas, setan rintangan yang jelas walaupun tak nampak. Nafsu juga rintangan yang jelas, tapi al-awar ini rintangan yang tak jelas pada kita. Tak tariduhu fatashghuluhu anil iqbali ala maqsudihi minal ibadah. Lalu al-awarid ini mengganggu hamba tadi untuk dia teruskan ibadah dia, untuk mencapai maksudnya. Fata'ammala fa iza arba'un, maka bila dia perhati ada empat, hiya awarid itu ada empat. Rizqu tutalibuhun nafsu bihi, rezeki. Rezeki dan juga keinginan nafsu terhadap rezeki tadi. Wal akhtaru min kulli syai' yakhafuhu aw yarjuhu, bahaya yang berada di sekitar dia. Urusan kita kan, kita tak tahu kalau kita hijaz sini ni kebaikan kita ko ataupun kerja lagu mana. Kalau kita nak kahwin dengan orang ni molek untuk kita ko lagu mana, mengganggu setahun duk mikir kita saja dah. Mikir kita saja, itu kan mengganggu ibadah. Mengganggu ibadah. Kata payah ngaji, contoh ni ngaji Yusim ni, nak pindah you lain ke ataupun lagu mana kau molek sini, jadi itu kan mengganggu ibadah dia. Dia tidak apa setahun duk mikir lah gitu. Mikir jadi apa yang dia perlu buat. Sepatutnya baca juga nak cari jodoh, kata kawan ni molek kada terima ke tak terima ke apa lagu mana setahun. Hati siapa kau itu jadi mikir. Sebabnya artinya setahun tu tak kosong. Dalam ibadah duk gunung. Jadi sebab apa? Sebab kita merasakan itu milik kita. Kita tak tahu apa keputusannya. Kita nak putus dia pun tak tahu mana molek untuk kita. Jadi apa jalan dia? Taufiq ilallah. Tenang. Suruh kepada Allah. Jadi itu saja. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka fala takum bihi nafsika.
ijtihaduka fi ma dhamina laka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilul intimasil basirati minka. Itu kan ubat-ubatnya sudah ada. Duk mikir tak apalah ubat pun nak mikir juga. Itulah masalah. Kita tak nak lucutkan penyakit itu daripada jiwa kita. Akhir sekali ibadah tak tenang. Deh. Jadi ini benda-benda yang tak jelas tapi tak mengganggu ibadah kita. Bagaimana kita nak berdebatnya nanti? Wala yadri salahahu bidzalika aw fasadahu bi anna awaqibal umuri mubahamatun. Sebab al-umur itu kita tak tahu apa penghujungnya. Wasyadaidu wal masaibu sabbu alaihi min kulli janibin. Dan kemudian yang ketiga wasyada'id wal masaib, kepayah dan juga musibah yang kedatangan ke atasnya daripada setiap pihak. Kita ada kesusahan susah kadang-kadang cari hijau pun tak boleh. Itu kayak kepayahan yang berat untuk kita nak terima. Jadi itu menjadi ujian kepada kita. Lalu lagu mana hati kita nak berdepan dengan musibah tadi, wa anwa'ul qada'i minallahi ta'ala bil ulwi wal mur, dan juga bentuk-bentuk ketentuan Allah Ta'ala pastinya yang manisnya yang kita boleh terima, dan wal mur, dan juga yang pedih. Bagaimana kita nak menerima qada tadi, ketentuan tadi. Fastakbalathu hahuna aqabatul awaridil arba'atu. Ini 4 halangan dalam ibadah kepada Allah. Bila dilepah ni, hatinya pasti akan tenang buat ibadah. Berjalan. Marilah ujian ke apa-apa. Dia tidak ada apa-apa. Ada serah diri pada Allah. Jadi itu kalau dalam kitab Minhajul Abidin, akabah ketiga itulah paling panjang dia bahas dah. Fahtaja ila qad'iha bi arba'ati asya' at-tawakkuli 'ala Allah Ta'ala fi mawadi'ir rizqi, tawakal kepada Allah dalam pada tempat rezeki. Tadi kita sebut, kita mengaji kitab Nawar, kita mengaji sifat tawakal. Nak letak mana tawakal? Ini dia. Nak letak mana? Jadi kitab ni dia mengajar kita bagaimana nak meletakkan tawakal tu, di mana perjalanannya. Jadi itu wa tafwid ilaihi fi mawadi'il khatar, dan menyerahkan tafwid sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafwid i'timadul qalbi 'alal wakil, taslimul umur, mana menyerahkan segala urusan tadi kepada Allah fi mawadi'il khatar, supaya hati kita itu tadi mendapat ketenangan lah. Tak payah kita ambil bahagia surah pada Allah. Wasabri 'inda nuzuli syada'idi, musibah itu dengan sabar. Waridha 'inda nuzulil qada'i, redha ketika turunnya qada. Wa akhadha fi qat'i hadhil aqabati bi iznillah ta'ala. Habis melepasi akabah yang keempat, lalu dia tenang buat ibadah. Dia tenang buat ibadah dia. Dunia tak ada masalah. Makhluk pun dia boleh tinggal ke begitu saja. Syaitan dia tahu ni gangguan syaitan. Ini khawatir syaitan dah. Ini nafsu bangkit buat ibadah. Kemudian dia payah tak apa, dia sabar pada Allah. Sebab dia bekerja macam biasa. Dia kerja di Allah. Bukan maksud buat dalam ibadah ni dia kena masuk dalam bukit ni, bukan dah. Dia duduk di USM, dia duduk di UM, duduk UIA. Jadi dia perlu berdepan. Jadi pelaksanaan kepada kita ni adalah ketika ini. Dia bukan tunggu masa bila tunggu duduk dalam bukit. Bukan. Tunggu duduk dalam bukit. Makhluk tak ada dah. Ada halangan kan. Jadi sekarang itu halangannya. Jadi apa urusan tak apa, serah pada Allah dah. Orang calon hantar jadi presiden USM ni dah, ataupun UKM, UM, lagu mana? Nak ngepe kau kalau lagu mana? Dengan Haroki. Jadi macam mana kata? Apa kata? Nak kepe lah. Banyak lebih kurang lah. Tapi serah pada Allah kata. Kalau ada kebaikan, ada. Tak ada pun kebaikan. Tak masalah. Kan tenang hidup gitu kan. Tapi ya sudahlah, kita hancurkan dia. Jadi kebimbangan itu akan menyebabkan sifat-sifat nafsu tak dia ketimbul. Jadi bagaimana nak stabilkan antara syariah tadi dengan hakikat batin tadi. Serahkan saja. Tak ada masalah. Tidak menengung lah. Menengung kita lagu mana kalau lagu mana, kalau benar lagu mana.
Mana faiza azamta fatawakkal ala Allah. Innaman nasru min indillah. Dah. Kita buat kerja aja. Ini kita bimbang kata kita bimbangnya kata bimbang. Kita kena buat kerja ni. Kalau tak buat kerja ni menyebabkan nyanyolah kaluhlah agama kita ni. Betul kena mikir lagu tu. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja tapi hati kita ya Allah berusaha menang itu sudah kepada kamu bukan kerja aku. Tapi kita kena buat kerja. Tak. Ni air kata neng wala. Kalau tak buat kerja ni tak benar agama kita. Siapa tak maya sunat dia? Napa? Siapa tak maya sunat sebab apa? Tak boleh kena buat kerja. Kata Cik Said Hawa, apa nak dipikir sangat siapa gitu mau. Bila demo mati sebulan. Agama ni benar kau kalah. Jadi sebenarnya apa demo tu? Jadi kitanya kebimbangan fikir itu perlu ada hati ikat dengan Allah. Berusahalah mengangkat agama tapi serahkan segalanya pada Allah. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Semakin dia fikir tentang agama semakin kuat ibadahnya dengan Allah. Tapi apa masalah? Semakin dia fikir tentang agama semakin kurang semuanya sunat dia. Tipu daya syaitan tadi. Kenapa? Ini nak cerita ubat dia. Itu bak dia. Boleh ada. Bukan maksud tak boleh nak fikir tapi nihayahnya Allah. Bukan kita. Tapi kita bersungguhlah. Kalau tidak, takkan Nabi hijrah dengan bersusah payah. Susah payah tu perlu. Tapi hati itu sentiasa tenang dengan Allah. Itu juga kita tasawuf. Kalau ngaji kita tasawuf semakin serabut, itu salah jalan. Ngaji kita tasawuf semakin rasa tenang, semakin rasa dekat dengan Allah. Tapi kalau ngaji kita tasawuf semakin rasa kerah hati, semakin nak balas dengan orang. Itu dah. Bukan kita tasawuf tu. Sama ada di ngaji kita layak ataupun di jenis orang masa tidur tu ya. Boleh jadi. Jadi itu maksudnya bila dia sudah tenang buat ibadah pada Allah. Tapi syadaik masuk dia tak ada. Ni macam hari ada je. Orang celah dia. Orang kata macam-macam dia. Orang celah dia pun dia tak sedih. Orang puji dia pun dia tak suka. Hati dia dengan Allah. Tak. Cabaran itu ada. Bukan semakin dia dekat dengan Allah semakin kuat cabarannya. Masalah la ya khafuna lau matalain. Kita yang kami ikut Facebook sikit pun bisa dah. Allah sebut pala dia sebut pala. Tulis status Facebook kan kena blok ke MC. Oh nana ada. Itu maknanya tak apa itu ujian nak ceritanya. Ujian tak dia akan ada. Tapi hati dia tetap dengan Allah. Nak jadi orang yang sebegitu. Orang yang orang celah pun ya tak sedih. Orang puji pun ya tak suka. Tapi mulutnya secara syariat terima kasih. Itu kena sebut. Boleh. Jadi itu tasir itu tengok dalam kitab hikam. Hikam ini dia panggil dibincangkan ahwal yang berlaku pula. Berlaku begitu serahkan diri pada Allah. Hendak kita ikat dengan Allah Taala. Jadi ini dia panggil semulalah kalau ada masa nanti boleh kita buat tengok diskusi kita ikam nanti. Cuma bila hati itu sudah tenang boleh buat ibadah. Ada lagi kedua halangan yang disebut oleh pengarang kita ada falamma faragha min qat'iha wa ada ila qasdin ibadati. Bila dia selesai amal sebelum pukul 9 kita berhenti dah. InsyaAllah dek aku pertama ni. Biar dia ni mukaddim. Tadi pun kita start lewat sekarang. Bonilah dah. Falamma faragha min qat'iha wa ada ila qasdin ibadati nazara fa izan nafsu fatiratin kasla. Jadi bila dia tidak ada apa-apa dia buat ibadah tu cuma dia perhati diri dia tu fatiratun kasla, malah buat ibadah bagi rasa malah lambat. Namanya lagu tu sifat nafsunya la tanshatu wa la tamba'ithu li khairin kama yahiqu wa yanbaghi. Tidak terdorong dan juga tidak terbangkit untuk kebaikan sebagaimana yang sepatutnya. Wa inna ma mailuha abadan ila ghaflatin wa da'atin wa rahatin wa batalatin. Tapi nafsu dia itu sentiasa cenderung kepada ghaflah, lalai, da'ah. Relax. Wa da'atin ni relax. Boleh doa tak kata buka telefon wifi laju linen. Itu dah warohah nak berehat wa batalah dia buang masa dah. Sebab tu kita dengar cerita bagaimana kadang-kadang ahli yang munajat dengan Allah Taala itu dia boleh bangkit pukul 2 pagi 3 pagi duduk atas tikar sejadah istighfar kepada Allah,
kan. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukiru biha qarru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun wa bil ashari hum yastaghfirun. Istighfar pada Allah pukul 3 tiba-tiba subuh. Kita kata pukul 3 4 5 boleh duduk dia ni atas sejadah 3 je istighfar lagu tu. Pelik apa aja tengok kita kan buka telefon pukul 9 rapat pun 12 apa tak khabar kan. Nak ceritanya sebab kita lazat dengan benda tu. Orang yang buat ibadah itu dia lazat dengan benda. Dia dah rasa biasa waktu lah dia akan jadi Allah nak subuh tu. Dia akan rasa sedih bila nak masuk waktu subuh tadi. Kita rasa nak marah tak nak tidur dah. Dia rasa sedih sangat. Itu jiwa dia itu. Jiwa dia sudah sebegitu. Itu kalau diberikan jiwa sebegitu itu harga ataupun hadiah yang indah daripada Allah sebenarnya. Jadi nafsunya sebegitu nak buang masuk bal ila syarrin wa hududin, bahkan kepada benda-benda yang buruk dia buang masuk ni lah hudud, benda hal lebih-lebih la faedah fihi wa baliyatin wa jahlin fahtaja ma'aha hauna ila sa'iqin yasuquha ila al-khairi wa ta'ati. Maka berhajat ma'aha ketika ini dengan nafsunya itu di sini ketika ini fi futurin nafsi wa kasliha, ketika nafsu duduk malah ni ila sa'ikin ila ba'is, kepada pendorong ya sukuh yang mendorong nafsu tadi ila al-khairi, kepada kebaikan wa ta'ati dan ketaatan wa yunsituha lahu, dan juga yang mencergaskan nafsu itu baginya bagi kebaikan. Bagaimana nafsu tadi enggak jadi cergas? Diperlu kepada sa'iq wa zajir. Yang kedua diperlu kepada zajir, mane yazjuruha, pencegah yang mencegah nafsu tadi anisyari wal maksiyati, yang mencegah daripada kejahatan dan maksiat, wa yaqturuha anhu, dan yang melemahkan dan memecahkan nafsu tadi daripada kejahatan dan maksiat. Biar dia tak berasa nak buat, biar keinginan itu tidak kuat. Wahuma kedua-duanya itu apa dia? As-sa'id wa zajir itu ar-raja wal khaufu, mana harapan kepada Allah dan juga takut kepada Allah. Dan ini hal ini adalah raja dan khauf itu adalah hal. Batu contoh bila kita kata kita takut pada Allah, kita cek hati kita ni kita takut ke hatu lagi kadang-kadang perasaan itu bagaimana perasaan kita nak timbul biar benar-benar takut pada Allah. Tidak ada cara lain tadi macam kita sebut tadi, wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah, akan terwujud dengan amal ibadah sebegitu. Apa hazihi aqabatul bawa'is, maka ini adalah aqabatul bawa'is al-mazkurah min an nafsa kasla wa annaha ihtaja ma'aha ila sa'iq wa zajir itu aqabatul bawa'is. Ini adalah aqabatul bawa'is istaqbalatuhu haknya, yang perlu dihadapi oleh hamba tadi di sinilah. Ni fi ihtiyaji ila raja' wal khauf, fahtaja ila qat'iha, maka dia berhajat untuk nak melintasi aqabah ini bihadzaini dzikraini, dengan dua perkara ini. Fa akhadha biha bihusni taufiqihi ta'ala fa qata'aha, lalu dia berjanji lintah habis. Kemudian aqabatul sadisatu, bila dia sudah ada sayap, kata para arifin, rojak dengan khauf ini adalah sayap kepada ahli ibadah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu untuk nak melahirkan rajak kepada Allah dengan diteliti asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, yang penuh dengan nikmat Tuhan bagi pada kita. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala kata kepada dia, Malik Yaumiddin, aku raja pada hari pembalasan, aku akan balas apa yang hamba aku buat nanti. Jadi jaga-jaga kamu itu melahirkan khauf. Rojak dan khauf itu kata para arifin menjadi sayap kepada hamba untuk buat ibadah kepada Allah. Jadi seolah-olah sini dia boleh sayap dah. Dia boleh sayap terus buat ibadah pada Allah. Kemudian aqabatul qawaid. Tapi bila dia buat ibadah begitulah akan ada kecacat, akan ada cabarannya. Falamma faragha minha min aqabatul bawa'is raja'a ila al-iqbali 'ala al-ibadati falam yara a'iqan wa shaghilan. Dia sudah tidak melihat ada halangan lagi dan kesibukan dia lagi. Dia boleh konsisten buat ibadah pada Allah. Wajada ba'isan wa da'iyan, dan dia ada pendorong
rasa rahmat ya deh. Atatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Khaufa, dia bangkit pada waktu malam itu sebab khaufa, takut pada Allah, wa tama'an, inginkan rahmat Allah. Tak. Maka ada pendorongnya. Panasyita fil ibadati fa aqamaha, lalu dia dah cergas dalam melaksanakan ibadah itu, fa aqamaha, lalu melaksanakan ibadah tadi, wa anaqaha hassalah, seolah dia memeluk ibadah tadi, bitamami syauqi, maknanya ibadah tu kerja dia dah. Yang dia fikir itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Di samping terlaksananya hal-hal keduniaan yang lain, bukan dia tinggal tak, tapi dia boleh kata duduk sementara pergi surga kerja apa cuma ya Tuhan, jadi dia boleh tinggal. Ni bukan kat takbir saya ajak minum air kan tak habis mula. Ada sebab itu masih makhluk itu kan penyekat kepada ibadah. Makhluk itu. Jadi dia duduk halangi ke berapa baru. Itu mayudah kita ni mayudah bila ada masa, kalau saya ajak makan, kita pergi makan dengan saya ni. Dia pun nak belanja dah. Jadi kita pergi. Tapi orang ni tidak begitu. Wa anaqaha bitamami syauqi, dengan kesempurnaan rindu. Dia benar-benar melaksanakan ibadah tak dengan sempurna rindu, waraghbah ba'damaha, dengan tawajjuh pada Allah Ta'ala, panazara, lalu dia melihat ada halangannya lagi. Panazara faizat tabduli hadhihi al-ibadati afatani azimatani. Ini dia panggil riak dan ujub. Muhammad ar-riak wal ujub. Sebab tu riak dan ujub ni sebenarnya penyakit orang mari masjid. Dia tidak ada penyakit lain. Ada ke orang curi dia riak? Mana ada orang curi tu riak? Orang buat maksiat dia tidak riak pun. Tak. Maknanya orang riak ni dia mari masjid, dia mari sembahyang. Tak. Dia mengajar tengok aku anak murid ramai ada. Jadi riak itu adalah penyakit kita dah. Tidak ada penyakit lain. Penyakit hasad itu ya boleh dibuat apa nak hasad. Tapi hasad itu boleh timbul bukan kadang-kadang sebab riak tadi. Riak dan ujub. Riak dan ujub, mana menyandarkan, ujub itu menyandarkan ibadah itu kepada dia, dan dia rasa ibadah itu tidak akan hilang, dia tidak lihat itu daripada Allah, itu ujub komplit. Tapi kalau dia tengok ibadah ni daripada dia tapi dia boleh hilang, tu boleh ambil, itu bukan ujub lagi. Dia rasa ibadah tu milik dia, tak mungkin hilang, jadi dia tidak nampak itu daripada Allah, itu ujub. Bila ditilik pada orang lain, berlaku riak. Ditilik lagi pada orang lain, lahirnya takabur. Jadi takabur dalam ibadah itu ada sudah berat tidak. Jadi dua penyakit ni, riak dan juga ujub. Fastaqbalat huna aqabatul qawadih, makna aqabah yang melukakan ibadah tadi. Fahtaja ila qat'iha bil ikhlasi wa dzikril minnati wa nahwiha yaslama lahum ma ya'malu min khairin. Maka dia perlu berhajat untuk melintasi halangan ini dengan ikhlas dan juga zikril minnah, maknanya mengingati nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi pada dia, itu daripada Allah, bukan daripada dia. Wa nahwiha tastihdari nazarillah bi asrarihi ala hala ibadatihi. Maknanya ketika apa dia melaksanakan ibadah itu, dia kena istihdar Allah Taala, tengok asrar hati dia. Itu usaha untuk nak menolak sifat riak tadi. Liyas lama lahum ma ya'malu min khairin fa akhadha fi qari'atil aqabati bi iznillahi ta'ala fi jiddin wa ihtiyatin bi ta'yidillahi ta'ala. Kemudian al aqabatus sabi'atu aqabatul hamdi wa syukri, yang terakhir. Kesimpulan yang terakhir dah. Jadi kalau habis yang terakhir ni kita habis kita pun tak apa dah benar dah. Kita baca lagi sikit dah. Akabah awal ni sikit akabah awal. Sama ada habis atau tidak kita baca juga malam ni dah. Jadi yang ketujuh akabatul hamdi wa syukri. Akabah hamdi wa syukri. Sekarang okey, dia dah laksanakan ibadah dengan tenang. Nafsunya sudah tidak malas, sudah tidak ada lagi riak dan ujub. Dia tenang saja buat ikhlas kerana Allah. Pagi pun ikhlas, petang ikhlas, lina dia ibadah dia. Ada ujian pun ditolak, dirujuk pada Allah. Jadi hatinya sentiasa istighfar dengan Allah, duduk dengan Allah. Cara kau makhluk dah, makhluk puji kau tak puji kau, pak kagak satu dah. Pak ada guna dah. Kita sore pun dia buat ibadah di masjid, buat ibadah, balik rumah buat ibadah. Tidak di masjid boleh maya sunat lagi. Kau nak klik tak apa nak maya rumah, siapa rumah pak kagak dah.
Sebab sudah tidak ada dorongnya tadi. Dorongnya Dorongnya manusia. Tapi hati yang sentiasa nak buat ibadah, dia mencari-cari waktu dan tempat untuk mendapat nafkah Allah. Sebab hati dia dengan Allah. Jadi ketika dah selesai 6 aqabah tadi, falamma faragha min hadhihi kulliha, selesai. Hasalat lahu al-ibadatu kama yahiqu wa yanbaghi. Wa salimat min kulli afatin, selamat daripada segala penyakit. Walakinnahu nazara fa iza huwa ghariqun fi buhuri minanillahi ta'ala wa ayadihi wa wa'yuh. Lalu dia melihat diri dia ni nazarah, dia merenung, dia tengok diri dia, tafakkar fi qalbihi huwa ghariqun, dia tenggelam dalam buhuri minanillah, dalam lautan kurniaan Allah. Dah dia bahasa kita tak tahu ni, dia untuk ngabalaga sikitlah. Dia ada tasbih, dia sedap supaya kita tak boleh bayangi yang mantap. Dah tu bahasa dia comel dah. Tapi dalam masa yang sama kena jagalah hak-hak tadi, jangan siapa seolah-olah salah dengan ilmu akidah dah. Tapi nipi di buhuri minallah, dalam lautan nikmat-nikmat Allah. Nak cerita nikmat yang begitu banyak, siapa tergelam berenang dalam nikmat. Mana kesedaran itu sebegitu dengan nikmat dia boleh khusyuk pada Allah. Tak ada nikmat yang lebih besar dia boleh bangkit pada waktu malam. Itu kan nikmat yang besar. Istighfar daripada pukul 3 sampai subuh. Itu kan nikmat besar. Wa ayadihi, dan kurniaan Allah min kasrati ma an'ama Allahu alaihi alal abdi min imdadi taufiq wal ismah, dan dengan Allah Taala bagi kemampuan dia buat ibadah. Bukan dia dah. Nah, kalau dia sendiri nak buat ibadah, nak bangun pukul 3 4 pagi semaya sunat istighfar, dia tak kira la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia sudah tenggelam dalam hauqalah itu. Dia melihat itu daripada Allah, bukan daripada dia. Kalau dia rasa daripada dia, boleh dia bangkit pukul 3 4 pagi istighfar. Boleh tak dia buat ibadah sebegitu? Boleh dia semaya sunat sampai 12 rakaat Tuhan. Boleh dia semaya witir sampai 11 rakaat. Boleh dia semaya sunat rawatib sampai 22 rakaat. Tak boleh. Dia melihat itu semua imdadi taufiq wal ismah min Allah. Dia tenggelam wa anwa'it ta'yidi wal irasah, dan berbagai ta'yid mata taqwiyah, bantuan daripada Allah, sokongan daripada Allah, penjagaan daripada Allah. Maknanya hati dia sentiasa dia buat ibadah, alhamdulillah. Dia bangun lagi 2 rakaat, alhamdulillah. Dia tenggelam dalam nikmat tadi. Bukan nikmat makan dah ni, bukan. Nikmat ibadah, nikmat yang daripada ar-rahim. Nikmat itu, nikmat petunjuk, rasa dekat dengan Allah. Kalau sekadar nak ingat nikmat makan minum tu, apa beza dia dengan orang lain tu? Itu nikmat tu. Wa khafa an yakuna minhu ighfalun lisyukri, dan dia mari rasa takut bahawa ada daripada hamba tadi ighfalul lisyukri. Takut dia tak syukur pada Allah. Dia inilah kita jadi kadang-kadang bila Tuhan bagi kepada kita kan, boleh bangun malam, boleh baca sunat, kita pun sebab kita lah dia bangun ni, kita lupa syukur pada Allah. Sebab itulah Tuhan jatuhkan kita balik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi sepatutnya bila boleh buat alhamdulillah, tawaduk dengan Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, boleh bangun dia aku. Terima kasih ya Allah, boleh buat ibadah. Dia tidak ighfal untuk syukur kepada Allah. Tapi kalau dia maya, tak apa. Kadang dengar pagi tadi boleh maya, tadi pun boleh maya sunat. Itu dia tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu tak syukur, kamu ambil balik. Sebab itulah kadang-kadang kita boleh bangun, tiba-tiba apa jadi tak boleh bangun. Ini dia aqabah yang ke-7. Sebab kita tidak syukur hadiah berharga yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Bahkan kita nak berbangga-bangga pula dengan makhluk. Sebab tu kadang-kadang bila berlaku orang yang bangkit pada waktu malam buat ibadah kepada Allah ni, dia memang akan ada perubahan jiwa dia. Kadang-kadang dia jadi sedih, dia jadi menangis, dia jadi mudah ingat kepada dosa. Jadi kita pernah awal ya, jaga-jaga daripada berlakunya riya hal. Tahu riya hal kan, kita ngaji dulu kita tak payah aja riya hal, riya ibadah. Dia kalau ada orang dia maya sunat, tak ada orang dia tak maya sunat, itu tak apa.
Itu jelas. Riak maknanya dia nak menzahirkan kepada orang dia ni hubungi dengan Tuhan. Jadi dia mudah jerit, dia mudah menangis. Tengok aku ni. Jadi dia perlu kawal. Maknanya biarlah hal itu berlaku dalam jiwa dia saja. Antara dia dengan Allah. Dia menangis pun dia menangis dengan Allah. Jangan tunjuk kepada makhluk supaya tidak berlaku riak tadi. Kalau tidak di kon aku mau belakang balik. Kon aku mau belakang balik deh. Jadi syukur. Jadi dia ketika ini dia takut. Dia takutlah dia ni lupa syukur pada Allah di atas nikmat yang Allah Taala bagi pada dia. Fayaqa'u fil kufran, lalu dia kufur pada Allah. Fayan hattu min tilkal martabatir rafi'ah. Jatuhlah martabat yang tinggi tadi. Memang tak boleh. Kalau kita niat nak bangun malam, niat nak zikir pada Allah, niat nak tahajud pada Allah, tiba-tiba Allah esok tak boleh bangun juga. Memang tu tak boleh kita. Memang tak boleh kita. Tak boleh kita. Kalau Allah Taala pilih kita, maknanya tapi sebelum itu untuk kita dapat Allah Taala bagi pada kita kena dulu bersihkan jiwa kita, ikhlaskan diri kita, minta betul-betul. Insya-Allah. Dah. Sagi tu hai bagi. Bila satu hari itu dia tak bagi, muhasabah. Bapa tak syukur pada Allah akan ada. Mana orang yang semakin dekat dengan Allah semakin halus muhasabah dia. Makin halus, dia tak mikir kau makin minum dah, tapi mikir tentang nikmat yang besar ini. Panyanhatu min tilkal martabatir rafi'ah wa tazulu an tilkan ni'amul karimah, dan hilang daripadanya nikmat-nikmat yang mulia. Fastaqbalat wa hauna aqabatul hamdi wa syukri. Jadi dia kena bersyukur pada Allah Taala. Itu kan yang Siti Aisyah kan sebut, dia kata apa ya Rasulullah, sampai kamu buat ibadah sampai pecah tapak kaki kamu, sampai kamu bangkit pada waktu malam semaya, dan Nabi sendiri pun sampai menangis baca ayat Quran bila bangun pada waktu malam, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sampai puluh ayat ni Nabi baca menangis Nabi bangkit ibadah sampai pecah tapak kaki dia. Jadi ditanya pada Nabi, kenapa apa gak ya Rasulullah musnah gitu mau ibadah gitu mau, sedangkan ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Afala akunu abdan syakura. Kan Nabi sebut lagu tu kan? Bukan tidakkah aku perlu jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Itu kamu ucap kepada ibadah itu adalah syukur kepada Allah. Dia tidak lagi melihat nak pahala. Walaupun pahalanya boleh, tapi syukur kepada Allah Taala sebab menjadi hamba yang sedar dia itu hamba, yang dia sedar dia menumpang di bumi Allah, dan dia boleh melaksanakan ibadah itu pula seolah-olah itulah wasitah hubungan yang Allah Taala bagi kepada hamba dia supaya dekat dengan Tuhan. Itu kan satu hadiah yang terbaik. Jadi maknanya dia perlu melalui aqabatul hamdi wa syukri tadi. Fa akhadha fi qad'iha bima amkanahu min kasratil hamdi wa syukri ala kasiri ni'amihi. Lalu dia mula melintasi aqabah tadi dengan dia melihat dengan banyak puji dan syukur terhadap nikmat-nikmat tadi. Jadi setelah habis dah dia dah selesai, dia dah melintasi. Walaupun boleh jadi dah naik turun tu akan ada. Dia bukannya kata dia duduk depan sama, dia akan boleh naik turun rebok. Ada saja cerita para aulia yang jatuh balik, dia naik balik. Ada saja. Bukannya kata duduk atas ni dia ada berlaku ujiannya juga. Tapi jalan-jalan itulah yang sebagaimana diceritakan Imam Ghazali, alamma faragha min qat'i hadhihi al-aqabah, bila dia dah sentiasa syukur pada Allah, ibadah pada Allah, syukur pada Allah, puji Allah, nazara fa iza huwa bi maqsudihi wa mubtaghahu, lalu dia melihat dia dah mendapat maksudnya di dunia ini, mubtaghahu matlub al-qarbu min Allah baina yaday, di hadapan dia. Falam yasir illa qalilan, dia tidak berjalan lagi sikit lagi, hatta waqa'a fi sahlil fadl, sehingga dia akan jatuh dalam keluasan mana di padang-padang kurniaan, wasahra'i syauqi, dan gurun kerinduan, wa arasatil muhabbati, arasat yakni
bilik ataupun tempat yang luas. Maknanya kita bilik-bilik kecintaan, bilik-bilik kecintaan. Tsumma yaqa'u fi riyadil irfani war ridwan. Kemudian dia berada dalam taman-taman ma'rifah dan keredaan Allah. Dia terasa, memang dia terasa tu redha pada dia. Dia terasa dia kenal Allah. Dia bukan lagi kenal dengan akal, tapi kenal dengan jiwa. Abasatinil unsi ila bisatilin bisat. Dan dia berada di dalam taman-taman rapat ketenangan, taman-taman ketenangan, ila bisatilin bisat, sehingga kepada hamparan kegembiraan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu sentiasa rasa dekat, suka. Kita duduk dengan kekasihnya suka, walaupun mulutnya tidak berbunyi. Boleh tak bunyi duduk dekat hati, tapi itu makhluk. Nah, ini dengan Allah. Dan bila masa terlepas daripada Allah, sentiasa dia tidur, kalau dia bangun, dia suka wa martabati takrib, dan mendapat martabat dekat dengan Allah. Wa majlisil munajati, dan sentiasa berada dalam majlis munajat. Dan ketika dia baca Quran, dia terasa munajat dengan Allah. Inna ashabal jannatil yawma bi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam itu dirasa jatuh pada dia. Jadi dia munajat dengan Allah. Dia baca Fatihah saja pun dia sudah rasa dekat dengan Allah. Maknanya munajat kan. Itu kan ayat-ayat Allah Ta'ala itu direct kepada hamba. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun wa laqad 'alimtum an-nash'atal ula alam la tazakkarun kalimu falam la tazakkarun alau la tashkurun afala tatazakkarun. Itu menghentak jiwa dia. Afala tatazakkarun, kenapa kamu tak ingat wahai hamba aku? Sebab telinga batinnya itu dah terbuka, bukan telinga zahir dah. Majlis munajat wa nailil khula'i wal karamati, dan dia mendapat pakaian-pakaian yang mulia-mulia. Bahwa yatana'amu fi hadhil halati, dia mendapat nikmat dalam keadaan ini. Wa yataqallabu fi taybiha ayyama baqaihi, mana ketika dia di dunia ini dia duduk dalam keadaan ini. Baqiyata umrihi, sampai habis umur dia. Bisyaksin fid dunya, jasad di dunia, qalbin bil uqbah, hatinya sudah pun di akhirat. Yang tazirul barida, yang ditunggu adalah malaikat yauman fa yauman. Bila malaikat nak lagi ambil nyawa dia, sebab kematian itu adalah satu titik pertemuan dengan Allah. Sa'atan fa sa'atan hatta yamalal khalqa kullahum. Siapa-siapa dia kata Allah nak saida dengan makhluk, saya, tapi jiwanya itu begitu, tak suka dengan makhluk sebab mengganggu ibadah dia. Kita pernah jumpa dah tutup guru, bila kita pergi kocak dengan dia, maka dia layak tak layak gitu. Kita cakap dengan dia lah yang jawab sepatah mulut dia dikit. Tanya pun macam dia ni tak selayak je, tapi dia layak je kan. Sebab hati tu lah. Ini orang-orang yang kalau kita tengok orang yang banyak ahli ibadah dah, cuba buat dengan dia. Kita buang aku kita kan, dia buang dengan kita penuh perasaan. Baca tapi Tok Guru ada boleh nasihat apa? Lagi tu ya dia banyak tu dia senyap pula. Subhanallah. Hati duk lain tu. Waktu kita pun tak boleh ziarah acak-acak habis modal. Modal tak lah. Sebab tak usah ganggu lah dia. Hatinya berada pada tempat lain. Sayang kita ni habis buat perasaan dia itu sudah tidak seperti kita. Ada cuba ziarah lah. Ialah hanya wali mengenal wali kan, tapi cuba ziarah orang-orang yang soleh. Anda tu kalau pernah jumpa rapat dengan Allah yang Tok Guru ni Aziz. Anak pernah jumpa rapat dengan dia, buang dengan dia duduk sini. Tok Guru ada nak tanya ni, tanya ke? Kalau kau nak ambil gambar dengan dia pun Tok Guru nak ambil gambar. Dia tak layak dia kata. Dia ambil kat dia tak ada. Tidak kata posting tak. Macam dia tu duduk live nak ya. Jiwa dia tu duduk ingat. Tu kali pertama jumpa dia pun dia pun tengok kita, dia kata ambo ingat hadis Nabi ya. 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya sebelum sakit mati, hidup sebelum mati ambo boleh lagu tu dah. Ambo tak tahu dah sesuatu hal buat gana ambo jaga molek kodok rakyat ni ambo tak tahu. Setengah je duk muhasabah diri dia. Ayatnya jiwa dia tu bukan buat-buat. Boleh tak? Makruf lah dia tu dengan ahli tahajud kan. Hatinya hidup. Boleh. Hatinya hidup. Cuba ziarah orang-orang sebegitu. Dia pun tengok.
Ada yang lain tak layak ya kita ni. Dia tak jangan mulut kata gelik-gelik tu. Tapi hatinya tidak begitunya. Wastakmala syauqu ila al-mala'il a'la, lalu yang dirindui itu al-mala'il a'la, yakni al-jamaah min al-ashraf, ana malaikat lah yang rindu nak saing dengan malaikat adalah dah apa iza huwa bi rusuli rabbil alamin ilaihi yariduna alaihi birwahi war raihan wal busyra war ridwan min 'indi rabbin radin ghairu ghadban wa yanqulunahu min tayyibin, lalu datanglah tiba-tiba dia berada di hadapan malaikat maut yariduna alaihi birwahi war raihan, yang datang mereka itu kepadanya birwahi war raihan dengan rahmat, dengan kemuliaan daripada Allah, war raihan dengan raihan yang al-mashmu minal jannah, bunga daripada syurga, wal busyra war ridwan, berita gembira keredaan Allah, min indi rabbin radin ghairu ghadban, daripada Tuhan yang redha, yang tidak marah daripada dia di atas dunia ini, yang sudah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia sudah dapat ayat ni. Ayat tu di sini dah dia sudah dapat ayat ni. Bayangqulunahu fi tibi nafsin wa tamabil bishri wal unsi. Lalu para malaikat tadi dia mengambil hamba tadi dalam keadaan yang baik, pertama bil bishri wal unsi, dan juga dengan sempurna al bishri, sempurna wajahnya, wal unsi, moleknya, tidak mari beke-beke min hadhihi daril faniyah al muftinah ila hadratil ilahiyah, mengambilnya daripada dunia yang fana ini yang penuh dengan fitnah kepada hadrah ilahiyah, al hadrah al mansubah ila al ilah mustaqar riyadil jannah, dan juga di syurga, di taman-taman syurga. Fayara li nafsihi dha'ifatil faqirati na'iman muqiman, lalu dia lihat ketika itu hamba tak dibagi diri dia yang dhaif, yang fakir, yang tidak ada apa-apa, ini nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi pada dia, wa mulkan aziman. Nikmat-nikmat ni banyak tu sebut kita dalam Quran, tapi hati kita tak berasa. Fa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, bila kamu tengok di sana nanti kamu akan mendapat nikmat yang begitu hebat. Wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan kerajaan yang begitu hebat. Tapi ceritanya hati kita ni sebab banyak terpaut ke dunia, tak rasa dengar sikit abu. Tak rasa Allah ayat tu dia royak kita wa iza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, tapi hati kita seolah-olah gitu ya lah. Tapi hati yang hidup tadi, kalau dia tu rasa suka ayat tu Tuhan bagi pada dia, dan dia sudah nampak, dia tu sudah dapat benda tadi, wa mulkan azima wa yalqa hunaka min sayyidihir rahim, dan dia bertemu di sana di akhirat nanti min sayyidihir rahimil mufaddilil karimi jalla dzikruh, bertemu Tuhannya yang maha menyayangi, al mufaddil, yang memberi nikmat kepada dia di atas dunia dulu, jalla dzikruh, inal lutfi bihi wal atfi, minal lutfi bihi wal atfi, daripada lutuf, lembutan sama Allah terhadap hambanya, wal atfi, dan kemesraan terhadap hambanya, wal tarhibi wat taqrib, dan juga dialu-alukan kedatangan hamba tadi, tausi' marhaban ya abdi, salamun qawlan min rabbir rahim, wat taqribi, dan dekat dengan Tuhannya ketika itu, wal in'ami wal ikram, dan juga mendapat nikmat dan kemuliaan daripada ma la yuhitu bihi wasful wasifin, yang tidak dapat diidrak oleh siapa-siapa pun, wana'atun na'idin, dan tidak boleh nak dicerita dah. Walaupun dicerita inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba, tapi tak boleh nak ulbu, tak boleh disepakat sebenarnya, tidak telitah pun sebenarnya, bahawa fi kulli yaumin fi ziyadatin ila abadil abidin, dan begitulah hamba ini di akhirat nanti sentiasa mendapat pertambahan ziyadatin minal ataya ila abadil abidin. Jadi di fa'lam bil ana ba'dal mazkur ni, ketahuilah sekali anal hasila minal jumlati sab'a aqabatin, aqabatul ilmi wa aqabatul taubati wa aqabatul awaiki wa aqabatul awaridi wa aqabatul bawa'isi wa aqabatul qawadihi wa aqabatul hamdi wa syukri, wa nahnu al-ana natatabba'u hadhihi al-aqabati wallahu waliyut taufiqi wa tasdidi bimannihi wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita masuk sikit deh sebab janji tadi. Kita masuk waktu kita sambung esok lah.
Jadi esok tu boleh jadi kita akan masuk Aqabah 1, 2 dan 3 tu. Sebab pendek-pendek ya. 3 tu boleh jadi panjang sikit. Sebab tu kita tulis start 10 hari bulan. Tak ada hari hujung dia. Tak tahu habis bila. Tapi kita ke usaha baca lah, baca. Yang mana perlu terang kita terang lah. Malam ni kita jelaskan terperinci sikit tentang apa dia. Itulah perjalanan hamba untuk menuju Allah tadi dah. Al-aqabatul ula, aqabatul ilmi wal ma'rifah. Aqabah yang pertama aqabah ilmu dan ma'rifah. Alaika awalan ya talibal khalasi wal ibadati bil ilmi. Lazim ke atas kamu wahai yang mencari kelepasan dan ibadah itu bil ilmi, dengan ilmu. Fa innahu kutubu wa alaihi al-madar, sebab ilmu itu paksi, wa alaihi al-madar, dan segala perkara itu berlari di atas al-madar, di atas ilmu tadi. Sesuatu benda kena ilmu. Fal ilmu wal ibadatu jauharan, ilmu dan ibadah itu jauharan, dua jauhar. Hanya ni mislul jauhar, di ajlihima kana kullu ma tara min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'zil wa'izin wa nazarin nazirin. Bal li ajlihima unzilatil kutub wa arsilatir rusul bal li ajlihima khuliqatis samawati wal ardu wa ma bihima minal khalqi. Jadi ilmu itu dan ibadah itu dua permata. Kerana ibadah dan ilmu itulah segala apa yang kamu tengok orang duk karya kita, orang duk mengajar, duk bagi peringatan, orang duk buat dalil, bahkan diturunkan segala kitab itu untuk ilmu dan ibadah. Diutusan Rasul untuk ilmu dan ibadah. Dicipta langit dan bumi ini pun untuk ilmu dan ibadah. Fata'ammal ayataini fi kitabillahi ta'ala ihdahuma qauluhu ta'ala Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu itu. Allah cipta 7 lapis langit dan 2 bumi itu seumpamanya yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu, supaya kamu tahu ilmu. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku cipta 7 langit ini, alam ini supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wa kafa bi hadhihi al-ayati dalilan ala syarafil ilmi la siyama ilmu tauhid. Dan madai ayat ini menjadi dalil kemuliaan ilmu, terutama ilmu tauhid. Asaniyatu ini wal ayatu saniyatu qawluhu jalla min qail wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Wa kafa bi hadhihi al-ayati dalilan ala syarafil ibadati wa lazumil iqbali 'alaiha. Alana ibadah. Fa'azim bi amrayni. Maka alangkah besarnya ini ditakjub. Fa'azim bi amrayni. Bukan besarkan dua perkara ini fa'azim bi amrayni, maknanya alangkah besarnya dua perkara ini. Umal maksud dengan khalqid daraini, ilmu dan ibadah itulah maksud kepada ciptanya dunia dan akhirat itu. Walau fa haqqa lil 'abdi alla yastaghila illa bihima. Maka saya dia hamba tadi sepatutnya jangan sibuk melainkan dengan ilmu dan ibadah. Wala yut'iba nafsahu illa lahu, jangan meletihkan diri dia melainkan untuk ilmu dan ibadah. Wala yanzuru illa bihima fa'lam annama siwahuma minal umuri batilun la khaira fihi. Ketahuilah bahawasanya selain daripada keduanya itu batil, tidak ada kebaikan padanya. Walahun la hasilalah. Wal ilmu asraful jawharaini wa afdaluhuma walakin la budalil abdi minal ibadati ma'al ilmi. Ilmu ni lebih mulia lah, sebenarnya lebih afdal, tapi tak dapat tidak bagi hamba daripada ibadah dengan ilmu. Bukan ilmu saja. Wa illa, kalau tidak, wa illam yakunil ilmu makrunan ma'al ibadah ana ilmuhu haba'an mansura. Ilmu itu seolah jadi haba'an mansura. Ini misal haba'il mansur fi adamin naf'. Ada faedah lah. Fa inal ilma bi manzilati syajarah. Ilmu itu seperti pokok, wal ibadatu wal ibadata bi manzilati samaratin min samaratiha, dan ibadah itu menempati buah dia. Fasyarafu lisyajarati izhiyal aslu, kemuliaan bagi pokok sebab dia asal. Lakin lilintifa'u bi samaratiha, tapi manfaat ambil daripada buah. Ambil daripada buah. Fa idzan la budda lil 'abdi min al ibadati liyaslama lahu syaraful ilmi. Maka tak dapat tidak bagi hamba itu daripada ibadah, bukan ngaji saja dak, tetap kena buat ibadah itu. Tetap kena buat ibadah itu. Jangan tunggu-tunggu. Cuma tak boleh buat banyak, buatlah sikit. Betul buat juga. Sebab kita ni talibul ilmi, di samping talibul ilmi, tapi kalau boleh sunat muakkad itu kita buat juga. Yalah, walaupun kita kata mencari ilmu itu adalah satu ibadah yang besar bagi talibul ilmi, tapi jangan tak maya sunat lasuh.
Dah tak maju sunat langsung, pangku lewat. Itu huruf syaitan sebenarnya. Kenyataan mencari ilmu itu satu tugas utama penuntut ilmu itu betul lah. Cuma kita salah guna, salah guna saya tepung. Kalau ada ke dia pun maju sunat bodoh. Depan ngaji kita agak tengok cerita tak murajaah deh. Tapi gaji lambat ada daurah aja bagi daurah lalu deh. Tapi sebagai pun kurang sunatnya tidak tekankan dah. Kalau paling kurang sunat muakkad itu perlu dibuat. Dua sebelum subuh, dua sebelum zuhur, dua lepas zuhur, dua lepas maghrib, dua lepas isya. Paling kurang. Jadi bila sudah terasa kemanusiaan ibadah dia kena nak tambah. Ada halawah dalam diri dia tidak rasa berat lagi. Jadi tak dapat tidak kena ibadah lias lama lahu cara qul ilmi wala budda an yakuna lahu min kilal amrani hadzan wa nasibun. Dan tak dapat tidak bahawa adalah baginya daripada dua perkara ilmu dan ibadah itu hadzan, kena ada bahagia juga. Walam mastaqarra annahu la budda lil abdi minhuma jami'a bal ilmu aula bit taqdim. Maka tatkala tetaplah bahwasanya tidak dapat tidak bagi hamba itu daripada keduanya ilmu dan juga ibadah, bal ilmu aula bit taqdim. Maka ilmu itu diutamakan untuk dikedepankan di annahul aslu wad dalil, kerana ilmu tu jadi asal dan juga dalil. Ini al-muwassilu lil hidayah wal musmir lil khasyah. Ilmu tu yang akan melahirkan rasa khasyah kepada Allah. Wa inna ma sara al-ilmu aslan matbu'an yalzamu taqdimuhu 'ala al-ibadati li amrayn. Hanya saja ilmu itu jadi asal yang perlu diikuti, yang melazimkan oleh mendahulukannya daripada ibadah sebab dua perkara. Pertama litahsula lakal ibadatu wa taslamu wa taslama, supaya hasil baginya ibadah dan juga sejahtera ibadah min ghairi afatin li'anna al-ilma an-nafi'a yusmiru khasyatallahi wa mahabbatah. Kerana ilmu yang memberi manfaat itu menatijahkan takut kepada Allah dan gerung kepada Allah. Kita ni lama dah duk dengar takut kepada Allah, gerung kepada Allah, harap kepada Allah, tapi duk habis kitab penawar, duk habis kitab hidayah, duk habis satu salib kita tak rasa boleh. Tak baca rasa-rasa, betul ke tak? Takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, gerung kepada Allah, tabik tegak tabik. Khotel kita 3 kali boleh ijazah, tapi tak baca boleh rasa itu. Boleh. Jadi persoalan dia bila nak rasa. Minta ke ibadah. Jawab dia kena kaji maya sunat. Sunat banyak semayang sebab tampakan khasyah itu dilontarkan, diberikan, dikurniakan oleh Allah Taala melalui hamba-hambanya yang bangkit beribadah pada dia. Boleh. Jadi duk talaki ni mukaddimah baru ni. Boleh. Mukaddimah baru. Tapi bila melalui jalan ibadah tadi, yang itu capok, kasar dan kita tak nak kontrol. Kadang-kadang tak boleh kontrol tu maksudnya bukan milik kita, rasa takut kepada Allah. Itulah pendorong untuk kita menjadi hamba yang bertakwa. Boleh rasa ikhlas. Kita boleh kau ikhlas, tapi ikhlas ni kita tak pernah rasa. Ikhlas tu macam tak boleh rasa. Ikhlas tu kita boleh rasa ikhlas. Bila kita rasa ke mana ikhlas tu kan, tak boleh langsung dengan benda yang ada pada makhluk. Kita tak rasa pun nak paling pada dia. Makhluk tak ada pun tak apa. Makhluk ni tak ada apa-apa. Sebab kita sudah rasa kemanisan ikhlas tadi. Lagu mana nak rasa kemanisan ikhlas? Kemanisan ikhlas itu dirasa dengan hati dan jiwa lah. Tapi bila jiwa sakit, hati sakit, dia tak nak rasa. Itu masalahnya. Tazkiyah. Sebab hati tadi fungsinya merasai khasyah, ikhlas. Tapi apa tak rasa? Innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Dengan membersihkan hati dan juga jiwa tadi. Jadi ilmu tasawuf ni jangan tok dalam kitab lah, tapi dia perlu dia rasai. Barulah. Sebab ilmu tasawuf ni adalah ilmu yang menceritakan tentang perasaan hati dengan Allah. Tapi kat macam tak dia duk mengaji tapi tak rasa kan. Itu sebab kita tak dia panggil melaksanakan sebenarnya apa yang disebut oleh pengarang dan para ulama. Itu boleh jalan. Paling simpel, amalkan apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Insya-Allah Imam Ghazali ayat dah kan. Bila mana awal itu kamu dah buat, ujungnya kamu akan rasa. Kitab tu namanya Bidayatul Hidayah sebab ada Nihayatul Hidayah. Kitab tu payah apa mudah? Benarnya Bidayatul Hidayah. Payah kitab tu baca mudah, tapi baca tajuk mula-mula tu kena bangun sebelum subuh dah.
Payah kita tu. Duduk amali. Duduk amalinya. Baca baca lah banyak mana pun, daurah lah banyak mana pun. Tapi payahnya sudut amali tu. Buat tu memang mendapat di hayatul hidayah. Boleh. Al-amrul awwalu litahsudalakal ibadatu wa taslama wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nusina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.